Ingat ya, Tuhan tak ada nak buat Tuhan lagi. Tuhan tak akan buat Tuhan lagi. Habis pun ilmu, kesudahan ilmu makrifat ni tak boleh jadi Tuhan. Sampai bila-bila pun belajar, habis penamat daripada makrifat ni, tak akan boleh kau mengata diri kau Tuhan. Tak boleh mengakui diri kamu tu Tuhan. Tak boleh. Sampai bila pun, jatuh pun langit tu kau tak akan jadi Tuhan dah. Habis kalau kau jadi Tuhan, isteri kau jadi Tuhan, engkau bersama-sama dengan isteri kau, isteri kau beranak, Tuhan beranak pula. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nak letak di mana kalau kita ni Tuhan? Okey, kita ni tak ada. Habis yang saya tengok sekarang ni siapa ni? Yang aku tengok ini sekarang siapa ni? Okey, engkau kata tak ada kan? Ya, okey, dia mengajar jangan sampai ada diri. Jangan tertengok diri. Yang ku tengok ni sekarang siapa ni? Jahir ni. Yang Jahir ku tengok ni siapa ni? Tuhan kan ni yang ku tengok ni? Bukan. Dah siapa? Makhluk lah. Betul? Iya, kalau memandang hayat tu sifat Allah tu terkandung pada diri Adam, kepada diri manusia. Begitulah kita memandang sifat hidup Allah itu. Memandang sifat ilmu Allah ada pada diri Adam, manusia, makhluk. Jadi makhluk, nyatanya makhluk itu sebagai makhluk. Kenyataan makhluk itu sebagai makhluk. Kenyataan Allah itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kenyataan Tuhan tak boleh sebagai makhluk. Kenyataan makhluk tak boleh kenyataannya sebagai Tuhan. Jangan salah, jangan tertukar. Nyatanya makhluk itu sebagai makhluk, nyatanya Allah itu sebagai Allah. Allah tak nak nyata sebagai makhluk. Yang banyak tu makhluk ni nak nyata sebagai Allah. Jadi ramai-ramai semua orang nak jadi Tuhan. Sebab guru mengajarkan jangan sampai nampak diri, jangan sampai adanya diri. Jadi ramailah yang nak jadi Tuhan jadinya. Bila dia tak nampak dirinya, berarti yang nampak tu diri Allah, yang nampak tu Tuhan. Macam itu kan? Macam itu kan? Iya kan macam tu? Apabila sudah tak nampak lagi diri kau, itu kau sudah nampak Allah. Macam itu? Ya Allah, tak akan boleh. Tak boleh jadi macam itu. Itu tarekat Fir'aun, makrifat Fir'aun. Kalau kamu nyatakan dengan zahir, kalau kamu nyatakan dengan zahir, dengan ucapan kamu mengata diri kamu ni Allah, batal lah jadinya diri Tuhan tu. Tuhan saja tak cakap dia Tuhan. Allah tak pernah cakap dia tu Allah. Sebab dah Allah menerangkan, menjelaskan ilmu makrifat, kesudahan makrifat itu. Kita ni innalillah daripada Allah. Jangan dicakap kita ni Allah. Tak boleh kita mengatakan, mengaku kita Allah. Kalau kita ni daripada Allah, betul, boleh, saya bersetuju. Jangan cakap kita Allah, aku Allah, tak boleh. Itu syirik. Kalaupun kita mengatakan seumpama, tak boleh. Kalau sudah masuk di ilmu musyahadah, tak boleh pakai umpama lagi. Kalau di makrifat masih boleh. Kalau kedudukan makrifat masih boleh berumpama, seakan-akan masih boleh. Kalau di makrifat, sebab makrifat ni kan baru mengenal, kenal, dikenali, mengenali. Ini makrifat, masih banyak syiriknya. Kalau dah naik atas daripada ilmu makrifat, dah tak boleh lagi. Nak bergantung dengan Allah, nak bersama-sama dengan Allah, nak tengok Allah, sudah tak boleh. Kalau ilmu musyahadah, nak bersama-sama Allah, nak mengingat Allah, nak mencari Allah, itu tak ada dalam musyahadah. Kalau di makrifat banyak. Banyak yang nak cari Tuhan. Diingat dia Tuhan tu hilang. Semua nak cakap dengan Tuhan. Nak sembahyang cakap dengan Tuhan, nak puasa cakap dengan Tuhan, nak tidur cakap dengan Tuhan, nak rezeki minta dengan Tuhan. Semua ada repot dengan Tuhannya.
Basikal hilang pun cakap dengan Tuhan juga. Motor hilang pun cakap dengan Tuhan. Dia ingat Tuhan tu balai polis, tempat mengadu. Semua. Apa aja cakap dengan Tuhan. Apa yang terjadi ni Allah tak tahu kan? Apa yang kita buat ni, apa yang terjadi ni Allah tak tahu kan? Tak apa nak cakap lagi. Apa saja yang kita buat, apa yang kita perbuat ni Allah tak tahu. Kerana kita ni tak tahu Tuhan, kerana kita ni tak tahu Allah, tak mengenali Allah, begitulah jadinya. Semua nak dicakap dengan Allah, semua nak dicakap dengan Allah. Isteri sakit pun, ya Allah, isteri ku ni sakit, ya Allah, angkatlah penyakit isteriku. Ya Allah, aku ni tak ada duit, bagilah aku duit, ya Allah. Yang bagi sakit ni siapa? Ha? Yang bagi kita sakit? Allah bagi kita sakit kan? Bukan. You ada anak tak? Adakah seorang ayah nak bagi sakit dengan anaknya? Pernahkah seorang ibu nak bagi sakit anaknya? Pernahkah seorang ayah nak bunuh anaknya? Sebenar-benar ayah. Banyak ayah bunuh anak, anak bunuh ayah. Itu bukan ayah sebenar-benar ayah tu, bukan manusia sebenar-benar manusia. Begitu juga Allah. Allah tak akan niaya hambanya. Allah tak akan niaya yang diciptakannya. Allah tak akan bagi sakit kasihnya orang yang mengenalinya, orang yang disayanginya. Penyakit tu kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang nak. Surga tu kita sendiri yang nak. Neraka tu kita sendiri yang nak. Kalau kita ni tak pernah buat baik, nak masuk surga kan? Boleh masuk surga kan? Tak pernah buat baik. Kalau tak buat jahat, masuk neraka kan? Tak pernah buat jahat, masuk neraka kan? Kalau nak masuk neraka, buat jahat. Kalau nak masuk surga, buat baik. Tak payah minta masuk surga, buat baik aja lah. Tak payah minta masuk neraka, buat jahat aja lah, mesti masuk je tu. Allah kan tahu ini orang masuk ke mana, ini orang buat baik, ini orang buat jahat. Allah kan tahu. Buat apa kita nak tunjuk aja Allah pula? Ya Allah, aku ni masuk surga ke tak? Lepas sembahyang, ditanya Allah, ya Allah, aku dah sembahyang ni 3 rakaat. Agak-agak aku ni masuk surga yang ke mana? Masuk surga yang ke berapa? Baru sembahyang 5 kali sehari. Lepas sembahyang, ya Allah, aku ni dah sembahyang maghrib, dah sembahyang isyak, dah sembahyang subuh. Esok aku nak sembahyang zuhur lagi. Lepas tu aku sembahyang asar. Agak-agak aku ni masuk surga yang ke berapa ni? Allah tak faham ke? Allah tak tahukah kita ni nak dimasukkan ke mana? Allah tak tahukah kita ni golongan orang-orang yang mana? Tak tahukah Allah? Kenapa cakap macam itu? Kenapa kita tanya Allah? Kenapa kita nak soal Allah pula? Aku ni nak dimasukkan surga ke berapa? Kalau kau buat jahat, kau tak tanya nak dimasukkan ke neraka ke berapa? Kalau buat baik, dia tanya, aku ni dimasukkan surga Jannatul Naim ke? Tingkat 1 ke? Tingkat 2 ke? Tingkat 3 ke? 7 lapisan syurga, 7 lapis neraka. Bila kau buat jahat, kau tak tanya Tuhan ke nak dimasukkan neraka ke berapa? Kenapa kau buat baik saja kau tanya masuk surga yang ke berapa? Cubalah tanya, ya Allah, kalau aku buat ni, kalau aku buat maksiat ni, ya Allah, agak-agak aku ni dimasukkan ke neraka ke berapa, ya Allah? Kan balance. Jangan nak menang sendiri. Buat baik, tanya masuk surga. Buat jahat, tak tanya ke? Ya Allah, aku ni nak dicampakkan ke mana ni? Nak dilotarkan ke mana? Nak jadi Tuhan lagi ni? Adakah kita ni belajar? Adakah kita ni belajar makrifat? Yang dulu kita ni bukan Allah, lepas belajar makrifat, jadi Allah pula. Okey, kita tahu Allah, mengetahui Allah, kenal Allah. Jangan kita mengatakan diri kita ni Allah. Itu orang yang tak kenal Allah. Bila menyebut, bila bersaksi bahwasanya kita ni, diri ini, diri kamu Allah, itu kamu tak mengenali Allah. Itu kamu menyamakan diri kamu dengan Allah. Allah tak ada samanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada satu pun di dunia, di langit, di dunia dan di antaranya yang setara dengannya, yang sesama dengannya, yang menyerupai dia tu tak ada. Ingatlah tu. Sebelum belajar makrifat belum jadi Tuhan lagi ni. Dah belajar, nasib aku ni bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan memang aku lempang kau ni. Dulu kau belum kenal Tuhan, belum jadi Tuhan. Belajar makrifat, jadi Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan pun tak boleh jadi Tuhan. Jangan
Jangan nak bersaing dengan Firaun pula. Firaun tu dulu macam itu. Awal-awal dia belum nak jadi Tuhan. Dah berkuasa, dah faham, dah pandai, dah banyak pengikut, dah banyak harta. Akulah sebenar-benar Tuhan, kata dia. Tiada lain selain aku inilah sebenar-benar Tuhan, kata Firaun. Itu yang Allah tenggelamkan Firaun tu. Habis pun umur kita ni belajar ilmu makrifat, ilmu musyahadah, ilmu gaib, takkan ada jadi Tuhan dah. Kalau nyatanya diri Allah kepada diri kita, nyatanya diri Allah kepada diri kita, itu bukan maknanya kita ni Tuhan. Jangan pula kita ingat kita ni Tuhan, kita ni Allah. Tak boleh. Adam mengandungi sifat Muhammad. Adam mengandungi sifat Muhammad. Muhammad mengandungi sifat Allah. Adam bersifat Muhammad. Mudah kan? Adam bersifat Muhammad. Muhammad bersifat Allah. Kan mudah tu. Kan berbeza tu. Nabi Muhammad tu Adam lah dia. Nabi Muhammad tu Adam lah. Dari bangsa Adam lah dia. Nabi Muhammad itu Nabi bernama Muhammad, daripada Adam, dari anak cucu Adam. Nabi Muhammad bin Abdullah, manusia Zahir, keturunan Adam. Nabi Muhammad itu Nabi bernama Muhammad yang disempurnakan Allah, kekasih Allah. Muhammad itu Rasulullah, Habibullah, Karimullah, Waliullah, Haqqullah. Nabi Muhammad itu. Kenapa dia itu kekasih Allah? Mengandungi Muhammad. Nabi Muhammad itu zahirnya Muhammad. Nabi Muhammad itu zahirnya Muhammad. Dua ke Muhammad tu? Dua ke Muhammad tu? Satu. Yang ada pada Nabi Muhammad tu Muhammad Zahir. Zahirnya Muhammad tu Nabi Muhammad tu lah Adam penamanya. Jadi tubuh kasar Muhammad tu Adam. Tubuh kasarnya, tubuh muhaddas Muhammad tu Adam. Kalau nak kenal Muhammad, kalau nak kenal lah. Tubuh kasarnya, tubuh muhaddasnya, tubuh zahirnya Adam. Sifatnya Rasul. Sifat yang ada pada Adam tu Rasul penamanya. Sifat yang ada pada Rasul, pada Adam tu sifatnya, sifat Adam tu Rasul. Af'alullah. Sifat Adam itu Rasul. Af'alullah. Manusia itu mengandungi sifat Allah. Manusia itu mengandungi sifat Allah. Rahsia Allah terkandung pada Adam. Itulah diperintahkan Allah sujud semua kepada Adam. Apa yang ada pada Adam ni? Sehingga Iblis tak nak dia sujud. Sebab Iblis tak faham. Iblis tak tahu. Tak taat kepada Allah. Tak nak. Aku tak nak sujud dengan Adam ni. Sebab dia tak melihat ke dalam. Dia tak ada rasa. Buat apa sujud dengan Adam? Sujudlah kau. Ini perintah Tuhanmu. Tak nak juga. Tak nampak juga. Sampai sekarang ni. Sampai sekarang Iblis tu tak kenal dengan Adam tu. Kalau dia kenal Adam, dia tak akan buat jahat ni. Jadi untuk mengenali Rabbul Izzati, kenali Rabbul Alamin. Nak mengenali Rabbul Alamin, kenali Rahmatan lil Alamin. Nyatalah Adam. Nyatanya Rabbul Izzati, kenyataannya Rabbul Alamin. Nyatanya Rabbul Alamin, kenyataannya Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin ni kenyataan Adam. Nyatalah alam ni semua kerana Adam. Adam ni Nur Muhammad. Nur Muhammad ni satu Nur Allah. Nur Allah ni satulah kepada Allah. Esa. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Dipanggil Esa. Jauh tak berjarak, jauh tak berpisah, jauh tak ada jaraknya, dekat tak bersentuhan. Esa namanya. Jadi Esa tu bukan Allah saja yang ada.
Kalau Allah saja yang ada tu maknanya wujud. Allah saja yang ada tu ahad. Kalau Allah saja yang ada itu ahad, nyata, ahad, bukan esa. Esa ni dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara. Bukan menyatu, bukan dua jadi satu, bukan bersatu. Satu, bukan two in one, bukan. Bukan bersatu, bukan bersatu, bukan bersatu, bukan. Bersatu itu dua menjadi satu. Bersama tu dua menjadi satu. Bersama-sama tu kedua-duanya sekali bersama-sama. Esa, kompak, lebur. Tengok Allah pun Muhammad, tengok Muhammad pun Allah. Macam mana tu? Apabila kau berjumpa dengan Muhammad, kau berjumpa denganku. Apabila kau jumpa bayang-bayangku, itu kau berjumpa dengan aku. Allah Muhammad ni tak pernah berpisah. Tak jauh-jauh tu, dekat-dekat aja. Tapi kalau silap, kalau salah menyampaikannya, salah semuanya.